hari ini saya akan membentangkan tajuk bangsa dan kaum itu penting. Konsep penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja. Okey, mari kita lihat bersama-sama apa maksud delinkuensi. Delinkuensi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah sahaja. Peraturan yang ditetapkan bagi mengharmoniskan manusia adalah perlu kerana kita hidup dalam bermasyarakat. Seterusnya, remaja adalah masa yang penuh dengan kekeliruan, kesedihan dan konflik. Oleh itu, remaja perlu diberi perhatian yang secukupnya agar mereka tidak terjerumus dengan gejala sosial. Bila sesuatu bangsa itu penting? Mari kita lihat pengenalan. Hampir setengah abad, Amerika mengharamkan sekolah awam di sana diasingkan mengikut kaum. Pengumbalan dasar di kerajaan berjuang untuk menangani isu perbalahan kaum ini. Ahli politik menggalakkan rakyat Amerika untuk merapatkan jurang antara kaum minoriti dan kaum kulit putih. Tiada isu perdebatan yang lebih parah atau lebih terpolarisasi daripada isu antara kaum, jenayah dan keadilan. Ahli politik juga ada menawarkan penjelasan untuk bilangan orang kulit hitam yang tidak seimbang ditangkap, dipenjara dan dikenakan hukuman mati. Suatu penyelidikan meneliti perlakuan kaum di pelbagai peringkat dalam keadilan jenayah, namun masih tidak boleh menyelesaikan perdebatan masalah kaum ini. Beberapa kajian menunjukkan orang yang berkulit hitam dilayan dengan lebih kasar daripada orang yang berkulit putih. Namun, isu tersebut tidak ketara. Menggunakan data mengenai hitam, putih dan Hispanik, pesalah yang disabitkan jenayah di 3 bandar besar. Mari kita lihat dua perbezaan kaum ini, orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam. Bagi orang yang berkulit putih, kurangnya hukuman jika melakukan jenayah harta benda dadah. Tetapi, jika orang yang berkulit hitam melakukan kesalahan tersebut, maka lebih hukuman yang akan dikenakan. Seterusnya, orang yang berkulit putih ini tidak berkemungkinan untuk dipenjarakan lebih berbanding orang yang berkulit gelap. Pasti anda tertanya-tanya, apa kaitan kajian ini dengan masyarakat? Mari kita ungkai satu persatu. Setiap jenayah yang dilakukan perlu dikenakan hukuman yang setimpal. Di Malaysia, kita dapat lihat bahawa seadil-adilnya hukuman itu dikenakan bagi pesalah tidak kira bangsa dan agama. Kita perlu mengelakkan diri kita daripada terjerumus gejala sosial yang tidak sihat. Seterusnya, analisis yang disediakan perlu dijadikan satu pengajaran bahawa setiap kesalahan perlu dihukum dengan selayak tanpa mengira kaum dan masa. Hal ini sangatlah penting bagi mengelakkan kesalahfahaman dan jurang antara kaum di negara. Oleh itu, kita perlu berbangga kerana di Malaysia, kita tiada jurang antara bangsa, kaum dan agama. Seterusnya, apa tindakan individu itu? Yang pertama, kita perlu membanyakkan masa bersama keluarga. Kedua, bijak memilih kawan yang baik. Kita diberi pilihan untuk memilih, maka pilihlah yang terbaik untuk menjadi dorongan dan bantuan untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Ketiga, mengawal diri dari terpengaruh dengan ajakan rakan yang tidak baik. Kita perlu belajar untuk katakan tidak dan mengelak daripada terpengaruh daripada ajakan-ajakan yang tidak elok. Seterusnya, mempelajari ilmu agama dengan lebih baik dan mendalam.
Hal ini kerana setiap daripada kita mempunyai agama tersendiri. Maka dalamilah agama kerana setiap daripada agama kita mempunyai kelebihan dan mempunyai matlamat yang sama, iaitu melahirkan insan yang harmoni dan celik akal. Dan yang terakhir sekali, memperbanyakkan aktiviti bersukan atau beriadah ketika waktu senggang. Tindakan individu ini sangatlah penting bagi mengatasi masalah jenayah. Maka, setiap daripada langkah yang diberikan perlulah dijadikan dorongan untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan sentiasa berada dalam keadaan yang harmonis. Mari kita lihat apa kesan jika delik kongsi, juvenil dan penyelewengan sosial ini dapat dikurangkan. Sudah tentu kepada negara. Yang pertama, kepada negara. Negara lebih aman dan harmoni. Yang kedua, sudah tentu kepada masyarakat. Lahirnya suasana yang kondusif dan tidak terancam. Masyarakat akan lebih aman. Tidak takut untuk keluar rumah, tidak takut untuk berada dalam keadaan berseorangan. Seterusnya, kepada pihak sekolah. Pihak sekolah, jika pelajar itu sendiri dapat mengelak daripada gejala-gejala sosial, maka pelajar itu sendiri akan lebih cemerlang dan guru-guru akan lebih terbuka dan cemerlang dalam membina dan mendidik pelajar. Dan kepada diri sendiri pula, kita akan hidup dengan lebih tenang tanpa gangguan pesalah jenayah dan membina diri yang lebih harmonis. Maksudnya dalaman kita akan lebih sihat, akan lebih aman dan harmonis. Terdapat dua analisis yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bidang kuasa adalah sangat natural bagi setiap kaum. Adil tetapi akan berubah mengikut keadaan. Analisis kedua pula, bangsa atau etnik ini akan menjejaskan keputusan hukuman hakim di sesetengah bidang kuasa untuk beberapa jenis kesalahan yang dikenakan. Kesimpulannya, bangsa apapun kita perlu sentiasa menjaga maruah negara, keluarga dan diri sendiri kerana setiap kesalahan dan tindakan adalah bermula dari diri sendiri. Jika sesebuah negara mempunyai cara tersendiri untuk menentukan hukuman dan tempoh hukuman, maka percayalah itu merupakan cara terbaik sesebuah negara itu membangun dan mengatasi masalah ini. Kita sebagai rakyat berperanan untuk menjaga diri daripada terjerumus dengan gejala sosial. Sekian sahaja daripada saya, Putri Liana binti Farizal. Terima kasih. Jumpa lagi.